Sebenarnya pawn yang berada di E5 ni nampak macam free, tapi bishop tak boleh nak makan pawn tu. Kalau bishop makan, rook akan datang ke E1 membuat pin yang cantik kat sini. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh seorang budak hingusan. Seorang budak yang baru berumur 12 tahun. Nama diberi ialah Judith Polgar. Kita semua tahu bahawa Judith Polgar ni merupakan seorang pencatur yang sangat kuat. Malah dia diiktiraf sebagai seorang pencatur wanita yang paling kuat kat dunia ni. Sekarang ni Judith Polgar telah pun bertaraf nenek-nenek. Cuma ketika game ni berlangsung, dia baru sahaja berumur 12 tahun. Masih lagi seorang budak. Dan hari ni kita nak tengok apakah kekuatan Judith Polgar semasa beliau baru sahaja berumur 12 tahun. Dalam game ni, lawannya merupakan seorang pencatur dari Bulgaria, pencatur wanita dari sana. Kita ada Pavlina Chilingirova yang bermain sebagai hitam. Dia ni merupakan seorang pencatur Bulgaria yang mempunyai pangkat WIM, iaitu Women International Master. Nama Chilingirova ni tidak asing lagi di Bulgaria sebab dia ni memang pernah memenangi banyak kejuaraan kat sana, termasuklah Women Chess Championship di Bulgaria. Dia juga merupakan bekas juara kepada pertandingan catur dunia untuk wanita, iaitu pada tahun 2007. Jadi sememangnya bukan calang-calang lawan untuk Judith Polgar pada kali ini. Baik, jadi kita nak tengok satu game yang dimainkan pada tahun 1988 di Women Chess Olympiad. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Judith Polgar, manakala hitam pula dimainkan oleh Pavlina Chilingirova. Game ini dimulakan dengan E4 dan Chilingirova membalas dengan C5. Kita ada Sicilian defense kat sini. Seterusnya knight ke F3, knight C6 dan bishop ke B5. Judith Polgar memilih untuk memainkan variasi Rossolimo attack kat sini. Kita ada G6, castling, bishop ke G7, C3, E5 dan seterusnya D4. Kalau korang perasan kat sini, Judith telah memberi satu pawn percuma dan Pavlina Chilingirova telah mengambil pawn tersebut dengan pawn E makan pawn D4, pawn C makan pawn D4, knight makan pawn, knight makan knight, pertukaran knight kat sini, pawn makan knight dan seterusnya. Dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa hitam telah mempunyai kelebihan satu pawn. Namun Judith telah memainkan satu gerakan yang bagus kat sini, iaitu tolakan pawn ke E5. Kenapa gerakan ini bagus? Sebabnya yang pertama, ia menutup diagonal ataupun serangan bishop di G7 kat situ. Yang kedua ialah dia tak membenarkan knight untuk melompat ke petak E6 kat sini. Jadi knight di G8 ni tak boleh nak melompat ke petak F6 kat situ. Jadi itu dua sebab kenapa ianya bagus. Dan yang terakhir ialah sebenarnya pawn yang berada di E5 ni nampak macam free, tapi bishop tak boleh nak makan pawn tu. Kalau bishop makan, rook akan datang ke E1 membuat pin yang cantik kat sini. Dan kalau kita tengok, kalau hitam cuba mengawal bishop tersebut, contohnya dengan F6, kita ada F4 dan seterusnya, bishop di E5 tu akan mati. Jadi sememangnya tolakan pawn ke E5 ni bukan saja-saja, bukan free pun sebenarnya. Ini merupakan satu gerakan yang bagus. Oleh itu, Pavlina terpaksa menggerakkan knight-nya ke E7. Kita ada bishop ke G5, sekali lagi membuat pin ke arah knight tu pula. Dan sekali lagi, pawn di E5 ni tak boleh lagi untuk dimakan. Sebab kalau bishop makan, kat sini Judith boleh menukarkan bishopnya dengan knight. Dan selepas queen makan, kita ada tolakan pawn terus ke F4. Kalau bishop tersebut lari, ini satu kesilapan besar sebab rook boleh datang ke E1 dan kita dapat tengok kat situ, rook ni sedang membuat pin ke arah queen lawan dan seterusnya, queen tersebut akan mati. Oleh sebab itu, selepas gerakan bishop ke G5,
hitam telah memilih untuk membuat castling kat sini. Dan seterusnya, queen memakan pawn yang berada di D4. Kita ada knight C6. Kalau korang perasan kat sini, kedua-dua piece kat sini menyerang queen satu sama lain. Dan dalam posisi ni sememangnya putih tak boleh nak makan queen hitam. Sebab selepas knight makan queen putih, putih yang berada dalam bahaya kat sini. Sebabnya terdapat banyak ancaman. Bishop di D8 boleh dimakan, bishop di B5 boleh dimakan, manakala knight tu juga boleh datang ke C2 untuk menyerang rook yang berada di A1. Jadi terlalu banyak ancaman dan tidak bagus untuk putih makan queen kat situ. Oleh sebab itu, Judith telah melarikan queennya ke H4. Dalam posisi ini, permainan diteruskan dengan queen ke B6, menyerang bishop, dan kita ada knight ke C3. Bishop makan pawn di E5 dengan ancaman untuk bishop makan knight yang berada di C3 ni. Lepas tu, selepas knight tu dimakan, queen boleh makan bishop di B5 secara percuma. Namun kat sini Judith telah membuat satu gerakan yang bagus, iaitu gerakan rook datang ke E1, mengambil file E ni yang sangat bagus kat sini. Okey, jadi dalam posisi ni, kalau hitam tak makan knight di C3 tu, contohnya dia melarikan bishop kembali ke G7, putih boleh membuat gerakan yang bagus sekali lagi, iaitu bishop ke C4. Dan dalam posisi ni, posisi putih sangat-sangat best. Sebabnya contoh kalau hitam melakukan gerakan contoh seperti queen makan pawn kat sini, kita ada knight ke D5. Dan selepas gerakan contoh seperti B5 menyerang bishop, knight tu boleh melompat datang ke F6 membuat check sambil membuat ancaman checkmate di pawn H7 kat situ. Jadi tak ada cara lain, hitam terpaksa makan knight tersebut, dan selepas bishop makan bishop, bishop tu menyerang queen, dan kita dapat tengok kat sini queen yang berada di B2 ni terpaksa dikorbankan sebab ancaman queen nak masuk ke H6 dan seterusnya checkmate di petak G7 sangat-sangat kuat kat sini, dan hitam akan checkmate. Contohnya kalau queen tu tak mengorbankan dirinya, dia lari ke tempat lain, queen boleh masuk ke H6, dan ini sudah habis. Putih akan membuat checkmate dan hitam tak boleh nak buat apa-apa kat sini. Disebabkan itulah selepas gerakan rook ni, Pavlina telah memilih untuk bishopnya memakan knight yang berada di C3. Namun ini semua perangkap yang telah disusun rapi oleh Judith Polgar. Selepas pawn makan bishop tersebut dan queen makan bishop di B5, dia telah menggerakkan queennya ke H6. Dan dalam posisi ini, hitam ataupun Pavlina menganggap bahawa ini tak ada apa-apa, sebab dia selepas tu dia menggerakkan queennya ke F5, mengawal bishop daripada masuk ke petak F6. Tapi tidak diduga oleh Pavlina Chilingiroba bahawa Judith Polgar ingin membuat satu serangan yang lain kat sini. Baik, jadi kat sini korang boleh cuba pause video ni kejap dan cuba cari gerakan Judith Polgar yang seterusnya. Silakan. Kat sini Judith Polgar membuat satu gerakan yang bagus, satu pengorbanan queen dengan queen makan rook di H8 check, dan Pavlina telah menyerah kalah. Kenapa? Kita dapat tengok kat sini, selepas queen makan rook tu, king terpaksa makan queen tu. Selepas king makan queen, kita ada bishop pergi check di H6 dan memaksa king untuk lari kembali ke G8, dan selepas itu rook datang ke E8 membuat checkmate, kombinasi checkmate rook dan juga bishop yang sangat-sangat bagus kat situ. Jadi inilah merupakan kekuatan Judith Polgar semasa beliau baru sahaja berumur 12 tahun. Dan semasa beliau membuat serangan gerakan checkmate ni, dia ada bagi tahu bahawa terdapat seorang legenda catur yang berada di belakang dia, yang sedang tengok dia buat apa. Iaitu tidak lain tidak bukan GM ataupun Grandmaster Garry Kasparov sedang tengok serangan ni. Mungkin Garry pada masa tu dia cakap dalam hati dia, oh power juga budak hingusan ni. Memang power, memang sangat power. Dan kita semua tahu, semakin Judith Polgar membesar, semakin dia menjadi semakin kuat, dan Garry Kasparov pun kalah kepadanya pada suatu ketika. Jadi itu saja untuk hari ini saya rasa. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur.
Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video menarik yang lain. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.